Okey, selamat datang ke Juals. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana anda boleh manage gambar-gambar yang terdapat di dalam website anda supaya anda boleh manage gambar-gambar yang lama dan boleh delete juga gambar-gambar yang lama yang tidak digunakan lagi. Okey, selepas anda login ke dalam admin dashboard, sila pergi ke bahagian menu media di bahagian tepi dan klik di media. Selepas itu di sini akan tersenarai semua gambar-gambar yang telah diupload, termasuk gambar-gambar daripada iklan, pelanggan dan juga gambar-gambar banner untuk website dan juga gambar-gambar lain seperti logo dan lain-lain lagi. So anda perlu berhati-hati jika anda ingin delete gambar yang terdapat di dalam website ini. Oleh itu, untuk memudahkan kerja, anda boleh semak dahulu gambar itu di-upload oleh siapa. Sebagai contoh di sini kita boleh tengok di bahagian author. Jika bukan daripada web manager ataupun lain-lain admin, anda boleh biarkan saja gambar tersebut. Dan juga anda boleh sort by date, iaitu anda boleh select tarikh. Bermaksud jika gambar tersebut lebih daripada tarikh sekian-sekian, sebagai contoh untuk bulan tertentu yang tiada upload oleh admin, anda boleh select tarikh tersebut dan select semua gambar untuk di-delete. So untuk memudahkan, anda boleh tik mana-mana gambar yang berkaitan iklan dan delete secara bukal. Sebagai contoh di sini, gambar ini adalah gambar daripada iklan, so kita boleh select dan about action, delete permanently dan klik pada apply. So semua gambar tersebut akan di-delete secara permanent, secara kekal. Okey, untuk sekiranya semua gambar di sini merupakan gambar iklan, so anda boleh dengan mudah anda cuma perlu klik sekali di atas ini dan buat delete permanently dan seterusnya apply. So ini adalah lebih mudah. Okey, itu untuk manage gambar-gambar yang telah diupload untuk ke dalam website supaya dapat size storage dapat dioptimize. Anda juga boleh select, ini adalah list mode, anda boleh select kepada grid mode. Grid mode ini akan display gambar secara kotak-kotak macam ni. So anda boleh klik pada bulk select dan klik saja pada mana-mana gambar yang anda ingin delete. So, sebagai contoh seperti ini. So tetapi ini memerlukan anda untuk klik setiap gambar satu persatu, tidak boleh tik secara bukal dan boleh klik delete permanently. So kami sarankan untuk anda gunakan list mode dan anda boleh tik secara bukal jika sekiranya semua gambar yang tersenarai merupakan gambar daripada pelanggan-pelanggan dan juga tarikhnya sudah lama expire. Okay, ini cara untuk anda manage semua gambar yang telah diupload di dalam website. Okey, seterusnya kita akan pergi ke bahagian bagaimana untuk manage banner iklan di dalam website seperti iklan yang ini. Di homepage bahagian bawah ini ada bahagian iklan dan juga kalau kita lihat di bahagian iklan, sesatu iklan ada bahagian banner iklan di sini, add banner, dan juga di bahagian tepi dan juga di bahagian bawah. So di sini merupakan beberapa lokasi default iklan yang anda boleh letakkan di dalam website. So iklan ini mungkin iklan berbayar ataupun iklan anda sendiri. Sebagai contoh, kita telah sediakan di sini banner iklan untuk mempromosi servis mudahlah. So untuk lokasi iklan yang ada adalah satu di bahagian tepi di sini, iklan square type, dan juga di bahagian ini kita panggil single ad top, di bahagian atas untuk single ad post. So iklan di bahagian ini dan juga di bahagian bawah bottom
dan juga di bahagian homepage. Homepage ini di bahagian bawah ini adalah satu lokasi iklan juga untuk iklan yang panjang. Okey, bagaimana untuk manage iklan ini? So, apabila anda login ke bahagian admin dashboard, anda boleh klik di bahagian banner manager. Pada banner manager, okey, di sini tersenarai semua iklan-iklan yang ada di dalam website. So, iklan ini tiada sistem untuk mengenakan cas untuk iklan. Jadi iklan ini anda perlu uruskan sendiri dari segi jika ada pembayaran atau apa jua kos untuk sesiapa saja untuk meletakkan iklan di website. Mungkin anda boleh charge mereka iklan ini RM100 selama sebulan ataupun 2 bulan. Itu adalah bergantung kepada keperluan anda dan juga budi bicara anda. So, ini anda perlu charge kepada pengiklan untuk charge berapa kepada mereka. So, di sini di sistem hanya menyediakan fungsi untuk meletakkan iklan dan mengsetkan masa iklan tersebut tersenarai sahaja. Dari segi charge ataupun selain itu, anda perlu uruskan secara manual bersama pengguna ataupun pengiklan tersebut. Okey, untuk banner manager di sini kita ada 3 item utama iaitu adverts. Adverts ini adalah iklan-iklan. So, setiap iklan itu akan jadi sebagai satu ads lah. So, sebagai contoh banner susah jual, ini adalah banner di sini. Banner susah mendapat pelanggan, ini adalah banner bernama banner susah jual ad. Okey, di bahagian kedua adalah groups. Groups ini adalah lokasi iklan tersebut diletak. Ini adalah lokasi by default yang kita telah programkan di dalam website untuk lokasi-lokasi iklan. So, terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 lokasi kesemuanya. So, di sini saya jelaskan lokasi setiap satu lokasi. So, untuk add right page banner square tu bermaksud banner square di bahagian page single setiap iklan. So, ini di bahagian tepi ini adalah banner square. So, ada dua posisi, 1 dan 2. So, yang atas 1, yang bawah ini posisi kedua. So, setiap posisi hanya boleh diletakkan satu iklan dalam sesuatu masa. So, homepage bottom banner 2 merupakan iklan di bahagian homepage ini di page utama bottom banner. So, ada dua lokasi, yang pertama dan yang kedua. Add page right banner square ini adalah banner yang pertama untuk square banner di tepi. Add page top banner ini adalah lokasi di sini di bahagian atas untuk setiap single iklan. So, ini adalah add page banner bottom di bahagian bawah. Okey, ini adalah lokasi-lokasi iklan di dalam website anda. Okey, untuk meletakkan iklan, anda cuma perlu pergi ke bahagian adverts. Sebagai contoh di sini kita masukkan iklan inilah sebagai contoh. So, apabila anda add new, klik pada add new untuk meletakkan iklan tersebut. Sebagai contoh, jika customer sebut daripada Celcom, anda boleh letakkan iklan Celcom, dan jika anda offer iklan tersebut untuk 1 bulan, anda boleh letakkan dia punya tarikh 1 bulan supaya ini akan memudahkan anda untuk identify iklan tersebut daripada siapa dan juga berapa lama tempoh iklan tersebut perlu dipaparkan. Okey, dan anda boleh upload gambar di sini untuk iklan tersebut. Dinasihatkan juga untuk gambar sini, jika iklan tersebut ingin diletakkan di bahagian bawah ini, anda perlu meletak design iklan tersebut berbentuk panjang seperti ini. So, saiznya boleh sekurang-kurangnya 1000 piksel panjang dan juga tingginya tidak kisah selagi ia akan terpapar dengan cantik.
untuk bahagian iklan panjang, anda perlu sediakan iklan yang panjang, banner panjang sebegini. Dan juga untuk iklan square di bahagian tepi, anda boleh buat iklan design secara petak ataupun square ataupun menegak yang tinggi. Jika iklan panjang diletakkan di bahagian tepi ini adalah tak sesuai sebab dia akan stretch menjadi kecil saja. Okey, seterusnya untuk setiap iklan tersebut anda perlu setkan nama iklan apa dan upload gambar. Sebagai contoh di sini kita upload satu gambar di sini. Kemudian anda setkan referral URL, ini adalah link di mana pengguna akan dibawa jika klik kepada banner tersebut. Contoh anda boleh letakkan alamat website yang diperlukan oleh customer. Over text anda boleh klik isikan saja maklumat berkaitan banner ataupun klik sini sebagai contoh. Dan yang keempat, ini setting yang anda perlu letak set as new tab supaya bila pengguna klik pada banner tersebut, browser akan buka ke new tab untuk bukakan laman web yang kita telah setkan di atas ini supaya kita tak nak pengguna link tersebut dibuka dalam tab browser yang sama. Kemudian specify ad position anda boleh biarkan saja di left, dan item 6 anda boleh biarkan saja untick. Kemudian di bahagian restriction, ini adalah yang agak penting juga jika anda ingin setkan masa untuk ataupun jadual untuk ad tersebut dipaparkan. Sebagai contoh, jika anda ingin setkan anda charge kepada customer untuk ad tersebut untuk dipapar selama sebulan dari tarikh ad dipaparkan, anda boleh set tarikh sebagai hari ini sehingga 1 bulan lah, September 5. Okey, so ini adalah tempoh sebulan. So selepas tempoh sebulan ini, ad tersebut akan automatically tidak display di bahagian yang telah kita tetapkan lah. Ataupun anda juga boleh set berdasarkan number of clicks. Maksudnya jika berapa kali orang akan visitor klik ke banner tersebut. Contohnya jika kita set as 100, selepas 100 klik, maksudnya pelanggan telah dibawa, sebanyak 100 pelanggan telah dibawa kepada website pelanggan tersebut, pengguna iklan tersebut. So selepas itu banner itu akan dikeluarkan daripada bahagian ads. So anda juga boleh setkan hari-hari untuk ad itu dipaparkan di bahagian bawah ini. Kita telah setkan setiap hari. So ini adalah very flexible sekiranya anda ingin membuat package, sama ada package diiklanan sebulan, 2 bulan, 6 bulan ataupun setahun. So anda boleh setkan di sini tanpa perlu bersusah payah untuk cek tarikh iklan tersebut akan dikeluarkan, sebab anda boleh set sendiri tempoh iklan tersebut akan dipaparkan di dalam website. So selepas tempoh end date ini, gambar tersebut akan automatically dikeluarkan daripada bahagian iklan yang telah kita setkan di sini. Okey, ini adalah setting untuk setiap ad. Okey, setelah selesai semuanya, anda boleh klik di bahagian publish. So publish ini akan savekan banner ad tersebut. Okey, so kalau kita lihat di bahagian adverts, akan ada ad yang kita baru tambah tadi, Selcom 1 bulan. Okey, sekarang langkah kedua, anda perlu setkan di mana banner ini akan dipaparkan. Okey, untuk itu kita perlu pergi ke bahagian group. Okey, di bahagian group ni kita kena setkan, pilih lokasi ad tersebut dan kemudian kita addkan ke dalam grup lokasi ini. So sebagai contoh, kita nak letakkan banner tadi, banner Selcom yang panjang, kita letakkan di bahagian home page banner yang pertama. Home page bottom banner 1 ini adalah di bahagian ini. So kita nak replace yang banner sedia ada, iaitu push your business ini, kita replace dengan banner yang baru. So sekarang ni
Ini adalah banner yang pertama tadi yang sudah ada di website. Yang pertama ini adalah banner jom add di sini. So kita remove yang ini dan kita addkan Selcom 1 bulan yang kita baru add tadi. Okey, itu saja. Anda tidak perlu set di bahagian restriction sebab kita telah set restriction ini di bahagian banner iklan setiap satu tadi. Okay, setelah anda set selected ads dan update di sini, kita boleh cek di bahagian front end website. Okey, kita lihat di bahagian depan ini, kita refresh dan kita akan lihat banner tersebut akan ditukar. Okey, ini adalah banner Selcom contoh tadilah. Banner Selcom, banner panjang tadi kita telah ubah kepada banner yang baru. Okey, untuk grup ini juga jika sekiranya contoh ini adalah banner ini valid selama 1 bulan. Sebagai contoh, jika anda ingin letak lagi iklan-iklan lain sebagai contoh yang ini dan juga iklan-iklan lain. Okey, 3 iklan di bahagian yang sama. So iklan ini akan dipaparkan akan rotate mengikut jadual yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, jika ini 1 bulan akan hilang, dan ini pula kita boleh queue untuk bulan seterusnya. Dengan syarat yang banner ini still available lah. Untuk contoh, ini start daripada bulan kedua hingga bulan ketiga. So automatically selepasnya yang banner pertama expired, banner kedua akan terpapar di lokasi yang sama. So anda boleh schedule terus siap-siap banner-banner yang anda ingin paparkan di sini di bahagian homepage bottom banner ini. Okey, itu untuk bahagian lokasi. Setelah anda create ad di bahagian AdWords Banner Manager dan anda perlu setkan lokasi di bahagian group. Kemudian di bahagian statistik ini kita boleh lihat laporan ataupun statistik berkaitan banner-banner tersebut sebagai rujukan. Sebagai contoh, anda boleh lihat ini banner yang baru kita add tadi. So kita lihat banner yang lain. Ini adalah sebagai panduan. So kita boleh tengok berapa banyak klik yang ada. Okey, di sini adalah ini adalah basic statistik saja, atau untuk statistik yang lebih jelas anda boleh klik di bahagian AdWords dan tengok bahagian views dan clicks. Contoh di sini dia telah dipaparkan berapa banyak views, total clicks dan sebagainya. So dari sini anda boleh tahu banner mana yang mendapat perhatian ramai orang. Okey, itu saja untuk bahagian banner manager ataupun banner iklan. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian-bahagian yang lain dalam video yang seterusnya. Terima kasih.